أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما
عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. Dan tiadalah yang menghalang orang-orang musyrik itu dari beriman ketika datang kepada mereka hidayah petunjuk, melainkan keingkaran mereka tentang manusia menjadi rasul. Sehingga mereka berkata dengan hairan, patutkah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada di bumi malaikat yang berjalan serta tinggal mendiaminya, tentulah kami akan turunkan kepada mereka dari langit malaikat yang menjadi rasul. Katakanlah lagi, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Sesungguhnya adalah ia amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan keadaan hamba-hambanya. Dan sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya. Dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka masing-masing atas mukanya dalam keadaan buta, bisu dan pekak, tempat kediaman mereka neraka jahanam. Tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambahi mereka dengan api yang menjulang-julang. Balasan mereka yang demikian ialah kerana mereka kufur, ingkarkan ayat-ayat kami, dan mereka berkata, adakah sesudah kami menjadi tulang dan benda yang reput? Adakah kami akan dibangkitkan semula dalam kejadian yang baru? Tidakkah mereka mahu memikirkan dan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baru. Pada ia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu memiliki pembendaharaan rahmat Tuhanku, pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut kerana takut kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut. Masih lagi dalam penafsiran suratul Isra, bermula daripada ayat 94 sehinggalah ayat 100. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kekeliruan serta keingkaran orang-orang musyrik pada penyembah berhala, pada penyekutu Allah. Yang pertama tentang kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kenapa Rasul itu manusia bukannya malaikat. Dan yang kedua, kekeliruan yang mereka timbulkan, syubhat, iaitu mereka mengingkari hari kebangkitan semula. Kerana mereka mendakwa apakah sesudah kami mati, menjadi tulang belulang yang dah reput, di mamah tanah, kami akan dibangkitkan semula. Maka ini dua syubhat, kekeliruan yang ditimbulkan, dua penafian mereka dan punca dan penyebab
untuk mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa ma mana'an nasa an yu'minu." Apa yang menghalang manusia untuk beriman? Bila Allah Taala menyebut apa yang menghalang manusia untuk beriman, untuk menunjukkan contoh-contoh keimanan itu begitu jelas. Hujah-hujah kebenaran tentang keimanan begitu nampak. Tidak diingkari melainkan orang yang sombong dan ego. Umpama seorang yang mengingkari adanya matahari di siang hari. Yang mengingkarinya sama ada dia orang yang sombong ataupun orang sakit mata. Sehingga tidak mampu melihat matahari yang terang di siang hari. Umpama kekufuran mereka ini seperti menafikan kegelapan malam. Bila kita sebut ni malam, mereka kata bukan malam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan. وَمَا مَنَعَ النَّاسِ. Apa sebab yang menghalang manusia? أَنْ يُؤْمِنُوا. Untuk beriman. Kerana iman satu perkara yang mudah. Kerana Allah SWT tidak akan membebankan benda yang sukar dan susah. Allah Ta'ala memberikan pada manusia satu benda yang amat mudah. Beriman pada Allah. Bukan untuk menjustifikasikan berhala itu jadi sebagai Tuhan agak sukar dan susah. Ataupun tidak mempercayai Tuhan juga satu benda yang sukar. Kerana suatu benda yang amat jelas Allah itu ada. Satu benda yang amat jelas bahawa Allah itu berkuasa. Allah itu menciptakan, mengadakan, dan Allah itu berhak disembah. Maka kata Allah, apa yang menghalang manusia untuk beriman? Izja'ahumul huda. Sedangkan telah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk. Petunjuk pertama ialah wahyu. Yang merupakan petunjuk agung sampai hari kiamat. Kerana sifat Al-Quran tidak boleh ubah, tidak boleh dipinda. Terus dibaca dengan keaslian bahasanya. Dan difahami dengan keaslian penurunannya. Maka ini Al-Quran terpelihara, terjaga. Semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman kita. Kerana atas dunia ni kalau kita tengok, apa pun benda lama dia ada berubah. Lapisan ozon pun dia menipis, dia berubah. Gunung tinggi jadi rendah. Laut pun terhakis atau pantai terhakis. Semua benda atas dunia ni sifatnya berubah melainkan Al-Quran. Al-Quran tidak berubah ayat dia, tidak berubah barisnya, tidak berubah kandungannya, tidak berubah hukum hakamnya. Ia satu benda yang disebut qat'iyat. Satu benda yang tetap. Satu benda yang disebut dalam istilahnya sebagai sawabit. Sawabit suatu benda tak akan berubah. Contoh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Berubah tak? Tak berubah. Kita moden macam mana pun, kita kaya macam mana pun, solat zuhur macam ni. Solat asar macam ni. Ini panggil sawabit. Satu benda yang kukuh tetap. Demikian Al-Quran. Dia tak berubah. Walaupun kita semua ni dah bercakap bahasa lain dah, tetap kekal Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalaupun manusia mencipta bahasa-bahasa moden, tetap Al-Quran kekal dalam bahasa Arab. Tetap sifatnya dibaca dan difahami dan ditadabburi. Sebab itu kata Allah, apa yang menghalang mereka untuk beriman, sedangkan telah datang kepada mereka huda, petunjuk, yakni Al-Quran. Dan yang kedua ialah kebenaran. Itu kebenaran yang ditetuskan dengan apa yang kita fikirkan. Sebab bila manusia cerita, saya cari kebenaran, yang dicari dengan akal dia. Maka dia menggunakan seluruh panca indera untuk mencari kebenaran. Akhirnya dia akan nampak kebenaran. Seperti kita mencari jawapan. Kalau kita cari jawapan satu campur satu, dua, kita cari, kita jumpa. Demikian kebenaran, ia dicari. Bila orang cari kebenaran, dia akan jumpa satu hakikat yang disebut oleh Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya yang datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan sekali-kali kamu ragu. Kalau kebenaran yang cuba dibawa oleh manusia dengan cara membelakangi Allah, dia tak akan jadi kebenaran. Dia akhirnya akan terbongkar sebagai kebatilan. Sebagaimana Allah berfirman, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, pasti akan datang kebenaran dan akan hancur binasa kebatilan, dan kebatilan itu sememangnya akan hancur. Maka ini dua huda, petunjuk. Pertama Al-Quran, yang kedua ialah akal yang Allah berikan, akal sihat berfikir. Kita sebut juga sebagai fitrah.
Benda fitrah, umpama kita faham makan ikut mulut. Tak ada orang kata makan ikut telinga, ikut hidung. Bila kita sebut keperluan kita untuk minum, untuk tidur, itu fitrah. Sebagaimana fitrahnya untuk kita mencari kebenaran dan Tuhan yang sebenar dalam hidup. Itu fitrah. Sifat mencari Tuhan ini fitrah. Sebab itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang ini sudah terbentuk dengan kebenaran yang berkait dengan ketuhanan. Itu Allah yang esa. Allah yang berkuasa yang tidak ada sekutu. Allah yang mencipta. Allah yang padanya dikembalikan semuanya. Yang memberi balasan dan yang memberi hukuman. Maka ini fitrah. Satu benda yang tidak suka untuk kita memahami. Sebab yang berlawanan fitrah itu suka untuk kita faham. Dan merosakkan akal serta merosakkan manusia itu sendiri. Illa an qalu, melainkan mereka ini yang tak nak beriman, qalu ab'athallahu basyara rasulah. Kenapa Rasul itu manusia? Tuan-tuan, soalan dia, kenapa Rasul itu manusia? Mereka hairan, kenapa Rasul ini bukan malaikat? Dan kenapa Rasul ini manusia? Walhal mereka tahu, manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang berlainan, yang sempurna sifat, akhlak. Bahkan mereka telah menggelarkannya sebagai Al-Amin. Manusia yang dipilih ini, mereka sendiri berkata, ma jarrabna minkal kadhib. Kami tak pernah dengar kamu menipu. Tak pernah. Bahkan bila Rasulullah menyatakan, kalau aku beritahu pada kamu, ada sekumpulan tentera bersiap siaga menyerang kamu, apakah kamu percaya pada aku? Lalu kata orang-orang musyrik Mekah, kami percaya sebab kamu tak pernah menipu. Kita tuan-tuan, asas ni kalau orang tak pernah menipu, maka ia kebenaran yang dibawa. Asalnya tuan-tuan, orang kalau akhlak baik, maka kebaikan yang dibawa. Tidak ada dalam kehidupan baginda SAW suatu pun kekurangan yang diketahui oleh musyrik Mekah. Dia suka ambil orang, duit orang ke, dia suka tipu ke, tidak ada. Bahkan dia punya sifat yang sempurna. Dan waktu mereka menafikan sepatutnya Rasul itu bukan manusia. Kerana mereka sendiri tak faham makna Rasul itu apa. Rasul itu apa? Walau mereka bersama mereka ahli kitab. Bahkan mereka berdagang di negara-negara ahli kitab. Di Syam. Mereka ke Madinah. Mereka menemui Yahudi-Yahudi. Ya, semua agama samawi telah sedia maklum tidak ada Rasul di kalangan malaikat, mereka manusia. Lalu mereka bercerita tentang Nabi-Nabi sebelum ini termasuk Ibrahim. Dan musyrikin Mekah juga sedia maklum Ibrahim yang mereka banggakan itu seorang Rasul. Maka apa peliknya Nabi Muhammad itu? Manusia Rasul. Kepelikan ini mereka timbulkan kerana tidak mau beriman. Maka dia buat pelik. Tak payah buat pelik-pelik lah. Benda kan biasa dah ni. Dia buat pelik. Tentu orang yang buat macam terkejut. Sebab mereka dah tak jumpa dalil mana untuk menafikan kerasulan. Lalu mereka buat terkejut. Kenapa dia jadi Rasul? Sedangkan sifat Nabi dah sempurna, mereka juga akui. Kenapa dia jadi Rasul? Sedangkan mereka sedia maklum Rasul-Rasul sejak zaman Nabi Adam sampailah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam memang manusia. Tetapi Allah Ta'ala layan mereka. Supaya tidak ada sebab untuk mereka terus memainkan sentimen ini. Walaupun ia jelas. Sebab itu kata Allah, akana linnasi ajaba an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Sejak bila pula mereka rasa pelik? Bila kami mewahyukan di kalangan manusia, di kalangan mereka untuk menjadi Rasul. Sejak bila pula mereka buat pelik ni? Sejak bila pula benda ni nampak aneh? Benda ni maklum. Kata Allah, "Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana." Demikian mereka itu telah datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan. Mereka berkata, kenapa manusia yang perlu menjadi pemimpin kami? Sedangkan mereka memang lantik manusia di kalangan pemimpin. Untuk mereka ikut perintah dan larangan. Ini geng-geng kabilah. Mereka lantik syekh kabilah. Mereka tak minta pun turun malaikat untuk jadi syekh kabilah. Lalu mereka patuh ke syekh kabilah ini sebagaimana mereka patuh kepada mana-mana pimpinan besar. Kalau kabilah kata perang, perang. Mati, mati. Tak ada isu pun. Tiba-tiba datang Rasul, datang menyuruh mereka meninggalkan berhala,
meninggalkan kemungkaran, perangai buruk, mengambil harta orang lain, menindas manusia, mengajar manusia ini sama, an-nasu sawasiyah. Lalu mereka kata, macam mana Rasul ni orang? Maka Allah Ta'ala jawab kekeliruan mereka dengan firman-Nya, Kul law kana fil ardi malaikatun, kalau kat bumi ni yang menghuninya malaikat, yamshuna, yang berjalan, yang hidup di sini, mutmainin, yang menetap, lanazzalna alaihim minas sama'i malaka rasulah, kami barulah turun malaikat sebagai rasul. Bila mereka timbulkan kenapa rasul itu manusia? Yang kedua mereka kata kenapa tak jadikan malaikat rasul? Soalannya ialah yang duduk kat dunia ni malaikat ke manusia? Ya manusia. Kalau yang duduk kat dunia ni malaikat, kami turun malaikat sebagai rasul. Kenapa manusia ni tuan-tuan, dia cenderung untuk mendapat penerangan dengan orang yang sebangsa dengannya. Kita gini contoh. Tuan-tuan orang Melayu, ni ada kaunter bahagian pertanyaan. Kaunter bahagian pertanyaan, bahagian informasi. Seorang ni cakap Mak Saleh, seorang cakap Melayu. Kita cenderung untuk pergi ke kaunter mana? Pergi pada kaunter yang sebangsa dengan kita lah. Mudah kita faham. Tak payah nak susun ayat susah bahasa Inggeris. Mudah lagi. Nah, kena pula di sama-sama kita. Kelantang pula. Oh, kelantang. Ni game makan budu ni. Lagi seronok dengar dia cakap tu. Sebab kita orang Kelantan. Kalau kita orang Melaka, orang Melakau ni. Lalu kita pun suka orang ni. Senang kita nak lahabau dia. Sebab sama-sama Melaka. Itu kecenderungan fitrah. Siapa pun. Tuan-tuan orang Malaysia. Tuan-tuan pergi keluar negara. Jumpa je orang Malaysia, tuan-tuan selesa. Malaysia Walaupun Cina. Walaupun India. Malaysia Kita pun kata proud to be Malaysian. Boleh pula cakap bahasa kampung kita. Seronok. Kita baik dengan dia ni. Sebab apa? Satu negara. Satu rumpun. Kena pula satu taman pula. Taman mana? Bukit Dahlia. Oh, geng kita. Lorang berapa? Tanya. Lorang mana? Saya lorang sekian. Oh, ikut kuliah ustaz tu sama. Oh, yang tidur kat tiang tu. Hai, saya. Jadi secara fitrah, Allah Ta'ala menyebut antara rahmat Allah Ta'ala pada manusia bersifat yang disebut sebagai fitrah manusia, bukan fitrah makhluk Allah, dia akan selesa dengan orang yang sama dengannya. Tiba-tiba orang musyrik Mekah, kalaulah malaikat turun, malaikat ni jenis tak makan, jenis tak bersembang, tak minum, tak berkahwin, bagaimana mampu kamu ikut syariat ni? Kau turun malaikat. Tentang kita kalau kawan dengan Mak Saleh pun dah tak selesa lah. Tak selesa. Wa imam dia kena cakap bahasa kita, makan makanan kita baru kita selesa dengan dia. Maka satu rahmat Allah Ta'ala, kerana Allah itu maha bijaksana, maka kerana manusia perlukan Rasul, diberikan manusia. Tak diturunkan jin, tidak juga diturunkan malaikat. Bahkan Nabi SAW juga ialah bangsa Arab macam mereka. Daripada kabilah Quraisy macam mereka. Kalau Rasulullah datang daripada kabilah lain, ini kabilah mana yang jadi Rasul? Kita kabilah Quraisy. Dan Rasul dilantik daripada kabilah yang terhormat. Kalau Rasulullah datang daripada kabilah Ghatafan, atau daripada kabilah-kabilah yang berada di pinggiran Mekah, nescaya orang Quraisy tolak daripada awal. Kata orang berparti, dia ada sentimen negeri, dia ada sentimen bangsa. Kita buat pilihan raya misalnya, ni nak promo calon, kita sebut ni calon anak tempatan. Kenapa? Dia ada sentimennya. Dan orang dengan mudah kalau nak tolak seorang kata ni calon ni orang luar. Orang luar jangan campur kat sini. Kita dengan mudah akan cakap macam ni. Awak orang luar mana boleh campur sini? Maka kalau diturunkan malaikat, awak malaikat mana boleh campur, kita manusia. Maka dihantar Rasul seperti mereka. Bercakap bahasa mereka. Daripada keturunan yang paling terpuji, Quraisy. Supaya tidak ada Arab lain mempersendakannya. Sebab semua para Nabi dan Rasul, mereka lahir daripada bangsa, daripada keturunan bangsawan. Kenapa? Supaya tidak diperkecilkan keturunan mereka. Ya Allah, Nabi Allah Ibrahim AS, ayahnya seorang yang berhampiran yang dekat dengan Numrus. Bukan Nabi Musa AS juga. Ni ayah angkat di Fir'aun. Bukan keluarganya keluarga yang daripada keturunan yang mulia di kalangan Bani Israel. Sebab manusia memang ada sentimen bangsa. Nasab keturunan. Dan yang datang dengan keturunan yang mulia ini untuk samakan manusia. Sebab kalau yang datang daripada bawah, daripada
kluster bawah misalnya, datang daripada kluster Paria atau kluster Kuli. Lalu dia nak ajar orang atas biar kita sama rata, dia orang takkan terima. Fitrah takkan terima. Maka bila datang bangsa yang paling mulia lalu mengajak manusia sama, ya kita boleh terima. Ini bangsa Quraisy yang paling mulia daripada anak pemimpin. Daripada keturunan Abdul Muttalib. Mereka maklum. Maka Nabi SAW dengan segala sifat manusia yang sempurna. Bukan manusia macam kamu, sempurna. Sehingga mereka dah tak ada alasan untuk menyerang kepribadian Rasulullah, lalu mereka menyerang kemanusiaan Rasulullah. Ini manusia. Kalau Nabi ni keturunan Arab rendah-rendah, dia kata kenapa keturunan rendah? Kalau Nabi dia suku lain, kalau Nabi ni daripada bangsa lain, ni bangsa lain mana kami faham. Lalu tidak ada cara lain melainkan mereka cuba menafikan. Kenapa Rasul ini bukan malaikat? Allah jawab dengan mudah. Sebab atas dunia ini bukan malaikat yang hidup. Kamu manusia. Maka diberikan sama dengan kamu. Ia mempunyai fitrah yang sama macam kamu. Maka Rasul ini berkahwin. Lalu kamu mencontohi perkahwinannya. Rasul ini makan, minum, berniaga. Lalu kamu mencontohi bagaimana muamalah dengan manusia. Rasul ini punya sahabat, punya kawan. Lalu kamu contohi bagaimana untuk bersahabat, bagaimana untuk berkawan. Ini satu benda yang mudah jawab. Bukan kita dah sebut sebelum ini, mereka musyrik Mekah bila kalah ketiadaan modal, mereka betul mengalih kitab. Dan sebagai apa yang disebut oleh kitab, mereka terpaksa aku. Tanda kerasulan itu begitu jelas. Baik soalan-soalan yang dikemukakan, baik tentang sifat Rasul itu sendiri. Ia manusia. Tak pernah Rasul itu kalangan malaikat. Tidak pernah. Semenjak Adam AS, sehingga kepada baginda SAW. Cool. Lalu mereka kata, ginilah. Kalau kamu jawab macam tu, siapa yang kata kamu Rasul? Musyrik Mekah dia pergi ke arah tu pula. Mula-mula dia kata kenapa bukan malaikat? Mula-mula dia kata kenapa manusia? Kenapa bukan malaikat? Kali ini mereka kata siapa pula yang beri kelayakan Rasul pada kamu? Siapa? Jawatan Rasul siapa bagi? Kul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kafa billahi syahida. Allah lah yang beri dan Allah lah yang jadi saksi baini wa bainakum, antaraku dan antaramu. Sebab tuan-tuan sekalian, benda-benda besar orang tak mungkin berani mengaku sembrono. Mengaku Nabi ini benda besar. Tidak pernah di kalangan bangsa Arab itu sebelum Rasulullah yang berani mengaku jadi Nabi. Apatah lagi mengaku di tanah haram. Sebab mereka tahu siapa pun menipu di tanah haram, maka cepat balik datang. Menjadi suatu tabu, pantang larang. Maka Rasulullah berkata, aku Rasul. Dengan mereka tahu sifat Nabi tak pernah cakap bohong. Dan mereka tahu apa yang Rasulullah sebut itu benda besar. Yang tidak mampu ditanggung oleh pendusta. Contoh kita ambil contoh ginilah. Kalau seorang tu dia mengaku dia doktor. Dan kadang dia tak berkelayakan, lama mana dia boleh tahan. Saya doktor. Dia mengaku depan orang bodoh. Doktor pun tengok. Itu kalau doktor nak tanya belajar universiti mana? Soalan pertama. Awak belajar bahagian mana? Telinga ke, kaki ke, bahagian tumit ke? Dia tanya. Akhirnya bocor tembelang dia. Sebab dia tak mampu bertahan dengan dakwaan palsu. Kalau orang tu mengaku ustaz, saya ustaz. Oh ustaz jadi imam sekali nak tengok. Saya dah pencing imam. Beri kuliah sekali nak tengok. Baca Quran sekali. Orang tetap akan cari untuk melihat salahiyah, kelayakan dia, betul ke dia ustaz? Kita tengok modal dia lama mana jadi ustaz. Kalau dia betul ustaz, modal dia tak habis. Sebab dia ada sumber dia. Kalau ustaz jadian, tak lama dia bertukar segala. Bulan mengambang tukar segala dia. Dia tak mampu bertahan. Sebab pun bohong. Dan namanya Nabi ini jawatan paling besar. Rasul. Kalau Rasulullah berbohong, dia tak akan bertahan lama. Dengan ujian, dengan tangkapan, dengan pembunuhan, dengan semua benda. Baik, buat apa dok susah mengaku Rasul? Baik, hidup senang. Hidup senang, senang makan, minum, niaga. Tapi kenapa tempuh segala kesusahan? Kerana dia memang Rasul. Dan Allah Ta'ala yang melantiknya. Allah terus menurunkan padanya wahyu yang menguatkan dirinya. Menguatkan hujahnya. Dia tidak pernah ke belakang. Sebab itu kata Allah, kul kafa billahi syahida, cukup Allah saksi. Dan kamu lihat bagaimana ketabahan Rasul ini. Sebab itu kalau kita katakan, tamu Rasul itu benda besar. Tak mungkin orang berani mengaku sembarangan. Kalau saya bagi contoh, doktor ni orang profesional ke ustaz, orang tak berani mengaku lebih kurang. Mungkin kita angguk 2-3 kali, lama-lama tak tahan juga kita makin berasak orang nak dengar kita ustaz ni. Last kita mengaku sebenarnya saya baru ustaz, bukan ustaz, baru ustaz. Habis pakai kopi pakai serbang tu. Misalnya,
saja pakai macam ni. Lama-lama kita tak tahan dengan asakan. Kalau kita memang betul orang tu, kita memang berkelayakan, kita kuat. Kita tangguh. Sebab memang kita orangnya. Memang kita tahu benda ni. Sama juga saya katakan tentang kerasulan. Kalau Nabi ni Nabi palsu, dia tak mampu tahan. Bukan jadi Nabi tu dapat allowance, gaji, bukan. Terus dugaan demi dugaan. Sampai bawa pada kematian. Tapi Rasulullah tak pernah pun kata, inilah, dah susah sangat jadi Nabi aku letak jawatan. Tidak. Nabi bertahan, Nabi terus menyebarkan dakwah. Maka ini bukti Allah tunjuk ini Rasul. Cukup. Terus konsisten mengajak manusia menyembah Allah. Terus konsisten. Ditawarkan harta macam kita baca semalam. Ditawar harta, ditawar pangkat, ditawar kerajaan. Tak nak. Aku datang bawa perintah Allah. Kalau betul Rasulullah ni ada benda lain, cukup dengan tawaran harta dia jadi orang paling kaya. Atau tawaran pangkat untuk dia jadi raja. Atau segala tawaran-tawaran yang dikeluarkan oleh musyrik Mekah. Maka buat apa nak susah-susah untuk berjuang? Kerana ia Rasulullah. Dia tahu kenapa dia melaksanakan perintah ini. Kemudian kata Allah, Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah mengetahui dan melihat akan hamba-hambanya. Yang beriman padanya atau yang mendustakannya. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala mengetahui. Wa man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia dapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya min duni. Siapa yang sesat, tidak ada yang mampu membimbingnya ke jalan yang benar. Baik, ayat itu menghiburkan Rasulullah. Sebab bila Rasulullah SAW berdakwah macam-macam, orang duk tolak. Bahkan hujahnya jelas, orang pun tak nak terima. Tuan-tuan, tak ada benda yang lebih sakit hati. Bila hujah tu jelas, mereka tetap tak nak terima. Kalau mereka kata tak faham lagi, tak apalah kita beri faham. Ni jelas kan? Ni berhala kamu sembah ni bukan Tuhan. Kamu kan buat semalam. Kamu kan yang letak nama dia. Kamu kan tengok dia cuma ada mata tapi tak boleh melihat. Ada telinga tapi tak boleh dengar. Dan kamu pun kalau susah, kamu ingat Tuhan juga bukan ingat berhala ni. Tapi mereka tolak. Lalu Allah hiburkan Rasulullah. Hakikat hidayah datang dari Allah. Ya, manusia Allah beri di ikhtiar untuk tunjukkan keadilan Allah. Tetapi berkuasa mutlak beri hidayah itu Allah. Dan menentukan kesesatan itu juga Allah SWT. Maka semua ini untuk menghiburkan baginda Nabi SAW. Di kalangan mereka, wahai Muhammad, akan kekal tidak beriman. Di kalangan mereka akan pasti beriman bila dapat hidayah. Maka teruskan dakwah. Kita tuan-tuan, kalau kita ni penjual, kita tengok orang tak nak beli produk kita. Tapi kita yakin, akan ada juga rezeki kita. Yang tak beli, tak belilah. Tapi akan ada yang beli. Itu yang akan menenangkan kita. Maka Rasulullah SAW ditenangkan. Di kalangan mereka, ada yang akan dapat hidayah. Ya, dan di kalangan mereka ada yang kekal sesat. Dan begitu kehendak Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Dan yang sesat ini kami akan himpunkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan tertumus mukanya. Diheret mukanya. Umyan, buta. Wa bukman, bisu. Kelu, tak boleh nak cakap apa dah. Kat dunia cakap macam-macam. Kat dunia duk menjawab macam-macam. Kat akhirat kelak, bukman, bisu kamu. Maksud bisu tak boleh cakap apa. Dan memang terkena dah kamu. Dan kata Allah, wasumman dan pekak. Dihilangkan panca indera itu. Ma'wahum jahannam. Dan kesudahan kamu ila neraka jahannam. Kullama khabat. Sekali api itu hampir padam. Zidnahum sa'ira. Kami tambah lagi sehingga dia menjulang tinggi. Mana api ni tak padam-padam. Allah Ta'ala terus tambah dan tambah. Zalika jazauhum. Demikian balasan mereka. Siapa? Orang yang sesat. Bi'annahum kafaru bi'ayatina. Sebab mereka kafir dengan ayat-ayat kami. Yakni dengan perintah-perintah kami. Wa qalu. Dan mereka mempersendakan dengan berkata. Aidha kunna idhaman. Apakah sesudah kami menjadi tulang yang hancur? Wa rufatan. Yang dah luluh. A'inna lama ba'uthun. Apakah kami bangkit semula? Khalqan jadida. Jadi makhluk baru. Kita kan tengok kita punya keadaan kita daripada kecil sampai kita remaja, sampai kita besar. Bukankah kejadian kita ni berubah-ubah? Kemudian nanti bila kita sampai peringkat tua, lalu kita pun jadi mayat, maka tulang belulang pecah, hancur, luluh semua. Seperti kita dah tidak wujud kejadian. Lalu Allah kata, bahkan kami akan samakan walaupun anak-anak jari kamu. Sama. Kamu akan kembali kepada pusingan itu. Kembali pada manusia. Cuma kamu tak lalulah zaman kanak-kanak tak. Kamu akan jadi manusia yang kami taklifkan.
Kerana itu Allah Ta'ala kata begini jawapan dia. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard. Bukankah Allah yang menjadikan langit dan bumi? Qadirun, berkuasa ala an yakhluqa mithlahum, untuk jadi sama seperti mereka sebagaimana mereka hidup dulu. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi. Dan Allah Ta'ala menentukan setiap benda ada ajal dia. Fa abadh zalimuna illa kufura. Tetapi orang zalim tetap tidak mau memikirkannya. Baik, kata Allah begini. Tuan-tuan sekalian, kita tengok manusia silih berganti. Datang, pergi, datang, pergi. Baik, apakah langit dan bumi datang, pergi? Langit yang di mana kita junjung. Langit itulah dulu atuk nenek moyang kita junjung. Bumi yang kita pijak hari ini, bumi ni nenek moyang kita satu ketika pijak. Kita datang dan kita pergi. Tapi lihat kejadian langit dan bumi kekal, kukuh. Menunjukkan Allah berkuasa. Maka Allah boleh mendatangkan kembali kamu sama sebagaimana kamu. Asasnya apa? Kuasa Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyuruh manusia melihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Lihat. Ini sebagai contoh buah jagung. Dah pokoknya dah tua. Buahnya dituai. Kemudian ditanam kembali. Akhirnya dia akan kembali seperti pokok dulu macam kita tanam. Sama. Sama. Dan mengeluarkan jagung yang sama. Lalu begitu peredarannya. Demikian kamu manusia. Tapi dalam ayat ini, itu ayat yang sebelum ini ataupun ayat-ayat yang pernah kita bacakan, tapi di sini Allah nak beritahu asasnya Allah berkuasa. Dalil Allah berkuasa apa? Untuk kamu tengok, lihat langit dan bumi. Kamu datang, kamu pergi. Berketurunan berbilion manusia. Langit macam tu, bumi macam tu. Dia kekal. Allah yang mengukuhkannya. Tetapi setiap benda yang Allah ciptakan semuanya ada ajal. Sampai masa semuanya akan binasa. Fa'abaz zalimun, tapi orang zalim tidak mau berfikir tentang itu. Mereka tidak mau berfikir tentang kuasa Allah. Kul, katakanlah, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kalau kamu wahai manusia memiliki kekayaan Allah, la amsaktum khasyatal infaq, niscaya kamu akan menjadi orang paling kedekut. Wa kana al-insanu qatura, dan memang tabiat manusia ini kedekut. Tentang haiwan makhluk yang paling kedekut atas dunia manusia. Manusia ni dia lebih kedekut pada jin. Kita ada makhluk sayangan kita namanya jin. Kita manusia ni, kita ada satu sifat sajiyah dipanggil, atau sajayah, yang sifat diri kita kedekut. Sebab itu kita marah kalau hak kita diambil. Marah. Marah kita tak habis-habis. Lama kemarahan kita. Melainkan orang-orang yang Allah rahmati, melainkan orang-orang yang mendapat hidayah, melainkan orang yang ditahu kelebihan bersedekah, maka dia dididik dengan kelebihan bersedekah. Maka dia jadi pemurah. Tapi perangai kedekut kita itu kekal ada. Ada waktu memang kita kedekut. Qad yakunul mu'min bakhilan. Kadang kalau orang beriman walaupun dibaik macam mana pun ada hari dia kedekut. Oh, tuan-tuan tengok. Pemurah tak kita, saya pemurah Ustaz. Tapi ada hari kita kedekut. Ada hari kita berkira-kira. Tak nak, saya tak nak bagi. RM1 pun tak nak bagi. Ada hari kita pemurah, berapa pun kita bagi. Perangai kedekut ada pada kita kalau tidak kerana rahmat Allah. Kalau tidak kerana hidayah Allah, maka kita akan jadi orang paling kedekut. Namun sebab rahmat Allah kita tahu harta kita sebagai bekalan untuk cari akhirat, lalu kita struggle untuk jadi pemurah. Maka Allah didikkan pada manusia untuk pemurah, diwajibkan zakat. Zakat Allah tak ambil banyak. 2.5%. Sikit je. Tapi kalau kita harta 100%, dia ambil 2.5, kita tinggal lagi 97.5. Allah tak ambil banyak. Walau Allah punya belaka tu. Allah punya, tapi Allah tahu perangai kita kedekut. Kalau dia ambil lebih, mesti kita menipu. Itu ramai orang menipu LSDN. Dia akan menipu sebab kamu ambil lebih sangat, kami menipu. Kita cucilah duit kat mana pun. Yang cuci ikut mesin basuh ke, dia cuci ikut syarikat tu ke syarikat ni, dia tak akan satu dunia buat. Itu bukan kita Malaysia ni, satu dunia. Sebab yang ni dia ambil banyak daripada sepatutnya. Yang ambil 40%, 30%. Maka manusia, orang tercenderung menipu. Atau mereka akan pergi negara yang tak kenakan benda ni. Mereka pergi UAE, Emirat Al-Arabiyah Muttahidah. Sana sebab apa tak ada income tax? Mereka pergi Qatar, tak ada income tax. Senang. Kerana sifat manusia kedekut. Ada sifat itu. Melainkan saya katakan bila mereka didorong dengan sifat pemurah lantaran kerana kepahaman agama. Didikan Allah Ta'ala pada mereka. Bukan ilham Allah Ta'ala pada mereka. Baik, kenapa Allah sebut ayat ini lepas cerita tentang penolakan kemanusiaan, kerasulan, ingkar?
Cerita tentang 6 perkara yang mereka minta dulu. Mereka minta biar Rasulullah ada kebun, biar Mekah ni bertukar menjadi ladang-ladang anggur. Kata Allah, kami beri pada kamu ni jadi negara Mekah paling kaya, dan kamu lah orang paling kedekut. Sebab sifat manusia bila dia makin kaya, kedekutnya lebih terseluar. Sebab tu dia cari rumah pun jauh pada orang. Dia pun tak nak jumpa orang, takut orang minta sedekah. Dia jadi kedekut. Walau dia duit banyak. Dia berjalan pun takut. Dia tengok surat minta peruntukan pun takut. Awal-awal dah kata dah habis peruntukan. Awal-awal dah kata. Kenapa? Ini kecenderungan manusia. Bila mereka punya rezeki yang banyak, makin banyak kecenderungan mereka kedekut lebih daripada pemurah. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala bentuk. Allah Ta'ala beri mereka iman. Maka imanlah yang menjadikan manusia pemurah. Tetapi kalau orang tu tak ada iman, dia cenderung kedekut. Itulah yang disebut sebagai sistem kapitalis. Sistem kapitalis satu sistem untuk memerah manusia untuk mengayakan individu tertentu. Akhirnya kapitalis ini dibenci oleh komunis. Makin lahir fahaman komunis melalui karangan Karl Marx sebagai contoh. Kerana benci pada golongan yang disebut kapitalis. Dan wujud komunis untuk bagi menunjukkan harta tidak milik sesiapa, milik negara. Tetapi berlaku pula penyelewengan komunis. Geng komunis dikaya secara tersembunyi pula. Sehingga ada seorang pemain badminton yang terkenal di dunia. Dia tak pernah kalah. Cina. Tapi setiap kali dia menang hadiah, kerajaan Cina ambil. Sebab komunis. Dia naik basikal, duit tak menang. Dia dapat duit sikit. Kalau dapat katakan $20,000, $20,000 dia dapatlah $1,000. Akhirnya dia pencing muda. Tak sampai 30 pencing. Antara pemain terkenal. Saya sebutlah nama dia. Tapi contoh. Akhirnya mereka bersembunyi di sebalik komunis juga untuk mewujudkan satu golongan tertentu yang kaya juga. Lalu mereka kedekut pada rakyat. Akhirnya kita tengok, siapa pun pemimpin naik, dia tak boleh selesai masalah kemiskinan rakyat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka yang dah kaya sana jadi kedekut. Dia cerita kejap bila rakyat. Dapat 2 penggal, rumah dah 4 tingkat dah senyap. Cerita bila rakyat akan keluar balik dekat pilihan raya. Rupanya yang dibela cuma dia, bukan rakyat. Kita kekal. Yang jual cendol lah. Yang kena bayar cukai, kekal bayar cukai. Yang struggle minta lesen berniaga, struggle sampai hari ni. Cari lesen berniaga. Ya ceritanya sama satu dunia. Tapi kita ada perangai kedekut. Yang kedua, tak pernah serik kena tipu. Itu perangai kita seterusnya. Terus berangan-angan pada benda yang sama. Kita terus masuk lubang yang sama. Tak berapa puluh kali masuk lubang, kita pun tak tahu. Itulah antara kecenderungan manusia. Melainkan orang-orang ini Allah Ta'ala rahmati. Maka Allah Ta'ala bagi mereka basirah. Bagi mereka, kita katakan, petunjuk, panduan, sehingga mereka tidak jatuh lubang 2 kali. Wallahu a'lam.